Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan ruang undang-undang perbekalan 2016. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana penggunaan GST pada kadar SIFA ke atas semua jenis ubat mulai tahun hadapan. Kerajaan telah menyenaraikan 4,215 ubat untuk dikecualikan GST berdasarkan senarai ubat penting kebangsaan dengan izin National Essential Medicine List. Tetapi GST realitinya adalah terdapat banyak ubat-ubatan lain di pasaran yang tidak dikecualikan. Pada November tahun lepas, 85 orang ahli parlimen pembangkang telah menandatangani petisyen oleh Persatuan Farmasi Malaysia mendesak supaya semua ubat preskripsi dikenakan GST pada kadar SIFA. Akhirnya, Menteri Kesihatan dan kerajaan telah bersetuju dengan kami bahawa ubat-ubatan bukanlah barang-barangan mewah. Isu pertama yang saya ingin bawa ke perhatian Menteri Kesihatan adalah sementara peruntingan klinik GP dan rawatan hospital swasta dikecualikan daripada GST, runtingan doktor pakar dan rawatan di hospital swasta dikelaskan sebagai perkhidmatan sumber luar dan tertakluk kepada kadar standard GST. Tidak ada orang yang mahu sakit dan menanggung bayaran tinggi rawatan dan bayaran doktor pakar swasta ini. Untuk menanggung tambahan bayaran GST 6% lagi adalah bagai menggosok garam ke dalam luka. Saya dengan sepenuh keikhlasan meminta Menteri Kesihatan menimpangkan semua bayaran doktor pakar swasta dikecualikan daripada GST. Pesakit-pesakit swasta sebenarnya menjimatkan wang kerajaan dengan tidak pergi ke klinik dan hospital kerajaan. Tuan Yang Di-Pertua, kita semua tahu bahawa kerajaan sedang menghadapi masalah dengan bajet kali ini. Perdana Menteri sendiri berkata, ini adalah bajet yang paling sukar yang pernah dibentangkan. Masalah asasnya adalah kerajaan telah sentiasa berbelanja di luar kemampuan dengan membentangkan bajet defisit tahun demi tahun sejak 1997. Ini berlaku apabila harga minyak masih melebihi 100 US dollar setong. Pada tahun 2012, pendapatan daripada Petronas berjumlah 80 bilion ringgit. Tetapi kerajaan telah masih terlebih belanja, di mana pada masa itu kerajaan sepatutnya mengukuhkan simpanan. Pada tahun 2014, hasil berkaitan petroleum adalah 62 bilion ringgit. Pada tahun 2015, ia akan menjadi 44 bilion ringgit. Pada tahun hadapan, hasil berkaitan petroleum diangkarkan hanya sebanyak 31,7 bilion ringgit. Ini adalah penurunan besar, iaitu lebih daripada 30 bilion ringgit berbanding tahun 2014. Tuan Yang Di-Pertua, agak menghairankan, kerajaan masih berjaya meningkatkan hasil sebanyak 3,2 bilion ringgit menjadi 225,6 bilion ringgit pada tahun hadapan. Dengan bangganya, kerajaan mengucapkan tahniah kepada dirinya sendiri. Keseluruhan pendapatan tambahan ini datangnya dari penambahan cukai secara langsung dan tidak langsung.
cukai pendapatan daripada individu dan syarikat akan bertambah. Kadar cukai pendapatan bagi individu pemastautin yang mempunyai pendapatan bercukai melebihi RM600,000 dan RM1,000,000 dinaikkan sebanyak 1% dan 3% daripada kadar semasa. Pada tahun hadapan, cukai pendapatan daripada individu akan menjana tambahan RM2.1 bilion dan berjumlah RM30.2 bilion. Cukai pendapatan dari syarikat-syarikat akan menjana tambahan RM6 bilion dan berjumlah RM74.3 bilion. Cukai bangunan dan perkhidmatan GST dijangka mengumpulkan RM39 bilion, iaitu RM21 bilion lebih tinggi daripada cukai jualan dan perkhidmatan SST pada tahun 2014. Jadi, jumlah cukai tambahan yang dibayar oleh rakyat tahun hadapan akan menghampiri RM30 bilion lebih berbanding tahun lepas. Jadi sekarang kita berdepan kos hidup yang lebih tinggi dan cukai yang lebih tinggi. Ini sebenarnya bukan kerajaan yang berhemah seperti dikatakan Perdana Menteri. Tidak ada apa yang boleh ditangkakan tak kala rakyatlah yang menyelamatkan negara daripada muflis dengan membayar untuk salah urus kerajaan. Tuan yang dipertua, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa Suruhanjaya Telekomunikasi dan Multimedia akan diperuntukkan RM1.2 bilion untuk menambah baik infrastruktur telekomunikasi. Ini termasuklah projek jalur lebar untuk meningkatkan kelajuan internet luar bandar 4 kali ganda dari sehingga 5 megabit sesaat kepada 20 megabit sesaat. National Fiber Backbone Infrastructure, jalur lebar berkelajuan tinggi dan sistem kabel dasar laut. Manangnya, bagi kita yang telah memilih untuk membayar harga lebih tinggi dan menggunakan Unify, pengalamannya cukup teruk. Kelajuan yang diperoleh adalah amat mengecewakan, sehingga ke tahap di mana tidak ada sambungan data. Saya sendiri telah memilih pakej VIP 10 dan ia tidaklah sehebat mana seperti diharapkan. Pengalaman jalur lebar kita adalah seperti lebuh raya kita. Bayar tol untuk masuk jam. Bayar tol untuk masuk jam, ya. Ya, selalu jam. Selalu tak boleh jalan. Inilah Unify kita punya. Highway kita punya. Di Malaysia, kita bayar untuk menderita dan diseksa dengan kelajuan internet yang terlalu rendah. Ini bukan kerana kita memilih pakej internet murah yang perlahan seperti dinyatakan oleh menteri kita. Tidak hairanlah mengapa kita ketinggalan jauh di belakang negara-negara lain. Tuan yang dipertua, perkara kedua, pada masa ini tidak ada perkhidmatan jalur lebar Unify tersedia di Kampar. Universiti Tunku Abdul Rahman, UTA, terletak di sini dengan hampir 20,000 orang pelajar. Tenaga akademik dan pelajar yang berkenaan berdesak untuk mendapatkan jalur lebar berkelajuan tinggi untuk melakukan penyelidikan dan tesis mereka. Mereka sanggup membayar untuk jalur lebar kelajuan tinggi. Saya ingin meminta menteri agar memastikan UTA dan universiti yang lain diberi keutamaan dalam hal sambungan fiber optik dan internet jalur lebar yang berkelajuan tinggi. Tuan yang dipertua, dari segi kesihatan,
kita telah capai jangka hayat lebih tinggi, iaitu 74.8 tahun pada tahun 2014 berbanding 74.1 tahun pada tahun 2010. Bilangan doktor telah meningkat daripada 32,980 dalam tahun 2010 kepada 51,835 orang pada tahun 2014. Nisbah doktor kepada penduduk telah meningkat daripada 1 kepada 859 kepada 1 kepada 581. Bilangan katil hospital untuk kedua-dua sektor kesihatan awam dan swasta juga meningkat daripada 55,180 dalam tahun 2010 kepada 58,530 pada tahun 2014. Daripada jumlah ini, 75% adalah di hospital awam. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat lonjakan mendadak dalam bilangan doktor dalam 5 tahun yang lepas. Peningkatan sebanyak 18,855 orang doktor, 57% dalam 5 tahun. Ini adalah kerana pada masa kini kita mempunyai bilangan sekolah perubatan sama seperti di United Kingdom yang mempunyai penduduk seramai 64 juta orang. Setiap tahun 5,000 orang doktor menamakan pengajian mereka. Malangnya, bilangan katil di hospital telah hanya meningkat sebanyak 3,350 pada kadar 6% sahaja. Jadi, kadar peningkatan bilangan doktor adalah 9.5 kali ganda kadar penambahan katil di hospital. Nampaknya menjelang tahun 2016 akan ada lebih ramai doktor daripada bilangan katil di hospital. Namun begitu, kebanyakan doktor ini adalah doktor siswasa muda yang menjalani latihan untuk menjadi pakar. Jadi walaupun jumlah bilangan doktor kelihatan baik, bilangan sebenar pakar perubatan masih amat berkurangan. Tuan yang dipertua, Malaysia meningkat dari sebuah ekonomi pendapatan rendah pada tahun 1970 kepada ekonomi pendapatan sederhana tinggi pada tahun 1992 dan kekal di tahap ini sehingga ke hari ini. Jadi bagaimana kita boleh gembira untuk terjebak dalam perangkap pendapatan pertengahan? Singapura telah menjadi negara pendapatan tinggi sejak tahun 1987. Brunei pula sejak tahun 1990. Taiwan sejak tahun 1987 dan Korea Selatan sejak tahun 2001. Malah negara-negara yang dahulunya komunis sehingga tahun 1989 telah pun mencapai status negara pendapatan tinggi. Contohnya, Republik Czech sejak tahun 2006 dan Poland sejak tahun 2009. Kedua-dua negara ini dahulunya negara komunis. Dalam tempoh 20 tahun sahaja, mereka boleh mencapai pendapatan tinggi. Malaysia telah merdeka tahun 1957, dikurniakan dengan sumber asli yang begitu banyak
tetapi masih gagal menjadi sebuah negara pendapatan tinggi. Kerajaan Barisan Nasional jelas gagal. Bajet 2016 memperuntukkan jumlah perbelanjaan sebanyak 267.2 bilion. Ini adalah lebih 100 kali lebih besar berbanding bajet Selangor 2016 yang terbesar tahun ini sebanyak hanya 2.42 bilion ringgit sahaja. Selangor merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara dan menyumbangkan 22.4% kepada KDNK. Ini diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan sumbangan 15.1%. Sarawak 10.1%. Johor 9.3% dan Sabah 6.5%. 5 negeri ini sahaja menyumbangkan 63.4% kepada ekonomi negara mengikut Jabatan Perangkan Malaysia dalam laporan KDNK mengikut negeri 2010 sampai 2014. Poin yang kedua, kita sedang bahawa Sabah dan Sarawak telah menyumbang lebih daripada 9 negeri-negeri lain di Semenanjung kepada ekonomi negara kita. Namun kedua-dua negeri ini adalah yang paling miskin dan kurang membangun. Betul lah. Masih banyak kawasan di sana yang tidak mempunyai bekalan air, pipe dan elektrik. Teruk. Cukup teruk. Kasihan. Walaupun sudah merdeka selama 50 tahun. Adalah jelas bahawa kerajaan pusat tidak mampu untuk menguruskan negara dan menjaga semua negeri secara adil dan saksama. Sudah tiba masanya kerajaan pusat mengembalikan separuh hasil yang dikutip kepada negeri masing-masing untuk menguruskan diri mereka sendiri. Terima kasih. Dan yang kedua, saya ingin merumuskan seperti berikut. Pertama, bajet 2016 adalah tidak adil kerana membebankan rakyat dengan cukai yang semakin tinggi. Kedua, negara kekurangan infrastruktur jalur lebar berkelajuan tinggi dan bilangan katil hospital yang perlu diberi perhatian. Dan ketiga, negeri-negeri perlu diberikan otonomi pengurusan hasil dan berhak menerima separuh daripada jumlah pendapatan negara untuk menguruskan negeri masing-masing. Saya mencadangkan untuk menolak bajet 2016 ini. Sekian, terima kasih. Ya, Muhammad Rompin. Assalamualaikum warahmatullahi